Usaha membanteras penyalahgunaan dadah terus diperhebat. Itu antara fokus dari negeri di Bawah Bayu petang ini. Langsung bersama Suaran Syah dari Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira, usaha membanteras penyalahgunaan dadah di Sabah akan terus diperhebat dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Ini bagi memastikan program pendidikan pencegahan dadah dapat dilaksanakan terutama di kawasan berisiko tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, kerajaan negeri juga akan memberi sokongan terhadap inisiatif-inisiatif yang boleh mengurangkan masalah dadah. Beliau berucap merasmikan program agensi anti dadah kebangsaan AADK bersama masyarakat sempena peringatan Hari Anti Dadah Peringkat Negeri Sabah di Tawau. Teksnya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Terdahulu, Datuk Syahelmi menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN dan Pusat Tahanan Reman PTR. Projek melibatkan peruntukan 8.5 juta ringgit itu dibina di tapak seluas 12 hektar, bertujuan menyediakan kemudahan rawatan dan pemulihan kepada mereka yang memerlukan. Sebelum ini, program rawatan melibatkan klien AADK bagi kawasan pantai timur Sabah dilaksana di PUSPEN dan PTR Papar. Tindakan segera perlu diambil pemilik tanah persendirian sekiranya terdapat koloni setinggan di kawasan mereka. Langkah itu bagi menangani pertambahan koloni setinggan di Sabah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni berkata, bagi tanah milik kerajaan pula, pihak berkuasa tempatan diminta mencari alternatif terbaik bagi mencapai sifar koloni setinggan. Kita kerajaan hari ini kita merangka untuk mensiparkan setinggan. Keduanya kita mensiparkan parti ataupun pendatang tanpa izin. Jadi kerajaan telah pun melantik kementerian kami, Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Datuk Isnin ditemui RTM selepas Majlis Rumah Terbuka dan Sambutan Keamatan di Beaufort. Setakat ini terdapat lebih 200 koloni setinggan dikenal pasti di Sabah. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua rumah, ketua keluarga bukan tugas mudah. Lebih-lebih lagi bagi wanita yang berhadapan pelbagai cabaran hidup. Ikuti perkongsian wartawan Magdalena Depol menyingkap kisah seorang ibu tunggal yang berjaya menempuhi saat sukar dalam kehidupan. Ruby Gindol, 54 tahun, pernah memiliki pekerjaan yang stabil dan keluarga bahagia. Namun, musibah yang menimpa kehidupannya pada tahun 2019 hingga 2021 memberi kesan mendalam di hati ibu tunggal 3 anak ini. Dalam sekelip mata, beliau hilang segalanya. Kerja sebagai penyewat awam terpaksa dilepaskan. Rumah tangga bahagia yang diperjuangkan selama 25 tahun juga turut musnah. Betul-betul saya rasa saya bermimpi sebab kenapa ini terjadi bukan yang masalah yang ringan tetapi yang betul-betul sudah jatuh ditimpa tangga pada masa itu. Macam dalam 8 bulan lah saya mengalami trauma. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Anak-anak saja sumber kekuatan ketika itu. Macam ada kekuatan dalam diri saya yang saya perlu cakap dengan anak-anak saya apa yang diorang kena terima selepas ini. Saya faham juga macam mana keadaan kami. Waktu tu memang saya betul-betul zero pendapatan. Ruby juga bertuah kerana mendapat sokongan dan galakan dari ahli keluarga untuk bangkit semula. Syukur jugalah saya ada keluarga yang adik-beradik saya yang sentiasa support saya, terutamanya mama saya lah. Ibu tetap ibu juga. Dia hampir setiap minit pergi rumah kan, pergi tanya keadaan saya masa tu. Hobi menanam bunga menjadi titik tolak permulaan hidup baru bagi Ruby. Saya tidak terfikir yang saya akan jual bunga dan akan dapat income yang begitu banyak masa tu. Saya cuma buat untuk hobi saya saja, untuk kasih hilang saya punya masalah. Sebab bila saya tanam bunga kan, macam saya rasa happy. Tidak cukup dengan itu, Ruby turut membawa Grab dan Maxim.
3 tahun saya bangkit semula. Lepas tu di penghujung 2022 tu, suddenly kawan saya juga di Cheshire Home panggil saya untuk join diorang punya program. Di sana saya kerja sepenuh masa. Malah anak-anak beliau juga sudah mampu berdikari. Hadiah yang terindah dalam hidup saya sebagai ibu, pada 25 Oktober tahun lalu, ngam-ngam saya punya birthday, dia dapat surat tawaran masuk government. Oh my God, saya bilang, Tuhan, inilah doa saya yang Tuhan kabulkan. Ruby sempat menitipkan nasihat untuk ibu-ibu yang berhadapan cabaran hidup. Bangkitlah secara perlahan-lahan dan tunjukkanlah contoh yang terbaik untuk anak-anak. Kita adalah model kepada anak-anak kita di masa akan datang. Ruby telah membuktikan kegagalan hanya rencah kehidupan. Gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Selamat Hari Ibu. Terima kasih Ibu. Magdalena Depol, RTM. Artis tempatan Velvet Aduk mengungguli 2 kategori dalam Anugerah Carta Lagu Artis Sabah kelas musim ke-15 sekaligus dinobatkan sebagai juara. Selain merangkul Anugerah Juara Carta Lagu, beliau turut memenangi kategori vokal terbaik. Dengan lagu berjudul Mungkin Ini Bukan Sayang, Velvet menewaskan 9 peserta lain dan memenangi wang tunai RM8,000, trofi dan sijil. Ketika ditemui pemberita, Velvet berkata kelas adalah platform terbaik untuk mengetengahkan bakat penggiat seni tempatan di Sabah. Bila RTM buat ini kan saya rasa it's something yang sangat bagus dan dia kasih naik taraf kita punya artis-artis tempatan supaya orang tidak kena nampak macam penyanyi yang suka-suka. Sebab kan untuk mau berkarya nih kan ia juga memerlukan duit. It has to be seen as something yang orang buat secara profesional. Kategori lirik lagu terbaik pula dimenangi Cerah, manakala persembahan terbaik Santiana Ramli. Mereka masing-masing menerima hadiah bernilai RM3,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram bersama Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim di Dewan Resital UMS Kota Kinabalu. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.